Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-76 insya-Allah. Diharapkan kepada semua sahabat-sahabat semua dapat membuka mushaf kita pada pagi ini insya-Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita hari ini 27 hari bulan Zulkaidah bersamaan dengan 8 hari bulan Julai tahun 2021. Hari ini hari Khamis. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada kita kefahaman terhadap agama. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, Allahumma alimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang memberi manfaat kepada kami, dan of course Al-Quran akan memberi manfaat kepada kita, dan moga-moga Allah SWT akan berikan kefahaman kepada kita. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di ayat yang ke-195 sehingga ayat 200. 195 sehingga ayat 200 daripada surah Al-Imran. Hari ini adalah harian terakhir insya-Allah, muka surat yang terakhir daripada surah Al-Imran. Dan selepas daripada ni, seterusnya sesi akan datang kita akan sambung di surah yang baru, iaitu surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. Ayat 195 yang saya bacakan tadi merupakan sambungan daripada muka surat sebelum daripadanya. Ceritanya adalah bersambung daripada apa yang telah kita ceritakan sebelum daripada ni. Jadi sebelum saya teruskan, insya-Allah tolong maklumkanlah tentang suara pada pagi ni, sama ada clear ataupun tak clear insya-Allah. Semoga dapat memberi komen di bawah tu untuk pastikan suara clear pada pagi ni. Jadi sebelum daripada muka surat ini, sebelum daripada muka surat 76 ni, kita baca dalam muka surat 75 ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-194 ayat 194 daripada surah Al-Imran ini. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, iaitu salah satu daripada doa orang-orang yang beriman yang Allah Taala sebut ni, iaitu apa? Rabbana Rabbana Rabbana, banyak Rabbana kan. Yang terakhir sekali ialah Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Jadi mereka ni dah berdoa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada itu, Allah Taala kata dalam muka surat yang kita baca pada pagi ni, fastajab. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun fastajab, jadi istijabah, iaitu memenuhi, iaitu memberikan, iaitu istijabah doa tu, iaitu memperkenankan, memenuhi kehendak mereka tu, doa mereka, keinginan mereka, apa yang mereka minta tu. Fastajaba lahum rabbuhum, Tuhan mereka pun memperkenankanlah apa yang mereka minta tu. Anni, dan kemudian Allah Ta'ala menyebutkan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman ni, iaitu apa? Anni artinya bi annani, iaitu anni, sesungguhnya aku, bahawa janji aku apa? La udhi'u amala 'amilin minkum, aku tak akan mempersia-siakan, aku tak akan menghilangkan, aku tak akan membiarkan walaupun sedikit, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, apa-apa saja kebaikan yang dibuat, mereka tak akan disia-siakan, mesti ada pahalanya, satu tu ada pahalanya. Jadi Allah SWT sebut la udhi'u, aku tak akan hilangkan, aku tak akan tinggalkan, aku tak akan sia-siakan amala 'amilin minkum, apa-apa amalan yang dilakukan oleh kamu, min zakarin aw unsa. Dan kemudian Allah Ta'ala mentionkan, sebutkan, iaitu sama ada lelaki atau perempuan. Lelaki atau perempuan sama saja, maknanya pahalanya sama saja. Lelaki ke buat baik, perempuan ke buat baik, tak ada beza-beza kan. Kerana apa? Oh ni gender, kerana apa? Oh ni lelaki, maka dia dapat lebih. Perempuan kalau gaji contohnya kan, kita bekerja di setengah-setengah tempat tu, dia tengok kan, kalau lelaki dapat lebih, kalau perempuan dapat kurang. Setengah-setengah benda pula, perempuan dapat lebih, lelaki dapat kurang, dia tengok pula tu kan. Tapi amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak kan. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan setiap amalan tu, ikut amalan tu. Dia tak ikut awak ni lelaki ke perempuan kan, awak ni jantina apa, tak.
Allah Ta'ala memberi apa ni, reason ni selepas daripada tu. Allah cakap sebut apa, iaitu ba'dukum min ba'din. Setengah ulama tafsir mengatakan ba'dukum min ba'din ni ertinya ialah kamu ni saling iftaqara memerlukan di antara satu sama lain. Lelaki perlu kepada perempuan, perempuan perlu kepada lelaki. Jadi tak boleh nak dakwa kata makna oh tak, perempuan ni perlukan pada lelaki, kalau tak ada lelaki tak boleh jadi. Tak, perempuan perlu pada lelaki, lelaki perlukan kepada perempuan. Tengok kan, untuk melahirkan anak, untuk dapat anak pun perlu kepada benih lelaki, benih perempuan. Perlu kepada ada lelaki, ada perempuan. Kalau perempuan sama, dah lama dah kita ni hilang daripada muka bumi ni. Kalau lelaki semua hilang daripada lelaki muka bumi ni. Jadi itu adalah keindahan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita semua. Maka oleh kerana itulah, maka dari segi pahala sama saja, zakarin au unsa ba'dukum min ba'din, kerana sebahagian tu perlu kepada sebahagian yang lain. Fallazina hajaru wa ukhriju, dan kemudian Allah Taala sebut sebab diceritakan kat sini apa dia, Ummu Salamah, salah seorang daripada isteri Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Dia macam mengadu, ya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, dia kata aku tak dengar pun disebutkan zukirun nisa fil hijrah. Kata bila orang hijrah saja disebut lelaki, hijrah sebut lelaki, tapi perempuan macam tak sebut pun. Jadi dia pun mengadulah kan, kesedihan dia lah. Jadi lalu turun ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut fallazina hajaru. Ada pun orang-orang yang berhijrah. Orang berhijrah tu maknanya tak kira dia lelaki ke perempuan ke. Kemudian wa ukhriju min diyarihim, dan kemudian dikeluarkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan di sini, ulama tafsir kata dikeluarkan untuk menunjukkan apa, bahawa mereka bukan nak keluar, tapi mereka tu dihalau keluar. Ukhriju, bukan kharaju. Kalau kharaju keluar, tapi ukhriju mereka dipaksa keluar min diyarihim, daripada tempat tinggal mereka, daripada negeri mereka. Kemudian wa uzu, ini kelebihan jadi mereka ni bukannya mereka ni berhijrah tu kerana something yang menarik, bukan, tapi ada benda yang menolak kan. Jadi ada benda yang push mereka ni kan, menyebabkan mereka terpaksa keluar. Kemudian Allah Ta'ala kata wa uzu fi sabili, dan kemudian mereka tu pula, mereka tu uzu, disakiti macam mana? Fi sabili mana? Di atas jalanku, kerana jalanku, kerana agamaku artinya. Bukan disakiti kerana suka buat kacau orang ke, kerana perangai tak bagus ke, bukan. Ini kerana agama mereka itu diuzu. Jadi ini Allah Ta'ala nak ceritakan kelebihan-kelebihan mana. Kalau kita kata oh saya pun disakiti, saya pun dikerasi, saya pun di apa ni oleh manusia lah kan, tempat tu kan. Maka itu kerana apa? Kalau kerana agama, yes, itu masuk dalam ni. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini orang yang berhijrah. Berhijrah ni ada dua makna. Setengah ulama tafsir kata berhijrah ni maknanya daripada Mekah ke Madinah, daripada tempat ke tempat maknanya. Ada yang kata hijrah sini ialah meninggalkan, orang-orang yang meninggalkan syirik, meninggalkan maksiat. Jadi apa-apalah hijrah ni boleh memberi makna sama ada tempat ataupun sama ada perangai dan juga kejahatan-kejahatan, kemudian dan dikeluarkan, dan kemudian mereka itu disakiti. Allah Ta'ala kata, dan kemudian lagi waqatalu, dan kemudian mereka itu berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian itu waqutilu, mereka pun lalu dibunuh selepas itu. Dibunuh artinya ialah mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada berapa situ? Banyak kan. Kita tengok Allah Ta'ala senarai dengan sini kan, orang yang macam ni, orang macam berhijrahnya, dihalau keluarnya, lalu mereka ini disakitinya, dan kemudian tu mereka berperang. Jadi kita tengoklah bahawa benda ni kalau ikut turutannya kan, turutannya maknanya ialah apa yang berlaku kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Nabi mula-mula, iaitu para sahabatnya, mula-mula meninggalkan apa? Meninggalkan syirik dan maksiat. Itu salah satu daripada tafsiran lah. Sebab tu dia ikut turutan ini. Berhijrah meninggalkan syirik, meninggalkan maksiat. Kemudian selepas daripada tu mereka ni dikeluarkan, dihalau. Kemudian mereka ni dikacau lagi kan. Dah berada di Madinah, tapi dikacau lagi kan. Diserang lagi orang kafir. Tak boleh maknanya. Mereka ni uzu lagi. Dan kemudian mereka pun berperang. Sanggup berperang kan, kemudian mereka itu mati syahid waqutilu. Allah Ta'ala kata apa? La ukaffiranna anhum sayyiatihim. Orang yang macam ni, semua tu mereka akan dapat pahala dia. Setengah tu ada dapat 1 daripada 2, 1 daripada 5 ni. Ada yang dapat 4 daripada 5. Macam-macam lah kan Tapi Allah SWT kata, Allah Ta'ala akan hapuskan. La ukaffiran maknanya Allah Ta'ala akan gugurkan. Kaffara tu maknanya gugur, maknanya tutup maknanya Allah Ta'ala maafkan mereka dengan maghfirah daripada Allah SWT kalau ada mereka kesalahan. Sayyiatihim wala udkhilannahum, dan kemudian last sekali Allah Ta'ala balas mereka dengan
memberikan kepada mereka syurga. La udkhilannahum, Allah Ta'ala akan masukkan mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, dalam syurga yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai, iaitu nak ceritakan dimasukkan satu tempat yang sangat indah, iaitu syurga tu. Itu semua adalah sawaban min indillah, pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masya-Allah, Allah Ta'ala sebutkan di sini semua pahala-pahala yang Allah Ta'ala nak berikan kepada orang-orang yang buat perkara-perkara ni kan. Iaitu Allah Ta'ala kata kemudian wallahu indahu husnus thawab. Husnus thawab maknanya husnul jaza, dan di sisi Allah lah balasan yang terbaik, balasan yang husnu. Maknanya apa yang Allah Ta'ala beri ni semua husnu, semua baik kan. Tak ada benda yang tak baik kan. Semua yang indah dan lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Maknanya bukan sekadar cukup-cukup kan, bukan kan. Kalau dapat, kalau contohlah kita kata satu harga barang RM1, kita bayar RM1, tak kan. Harga barang RM1, dia bayar RM10, RM20, RM30, RM300 dan sebagainya kan. Husnus sawab. Allah Ta'ala dia melimpahkan kepada kita semua lebih daripada apa yang kita lakukan. Seterusnya insya-Allah kita masuk kepada ayat 196, iaitu ayat 196 ni ialah nak ceritakan pula tentang setengah daripada orang mukmin ini. Kadang-kadang mereka ni melihat orang kafir di keliling mereka, melihat orang-orang yang tidak beriman. Kadang-kadang mereka ni macam wah hebat atas dunia ni. Ini berlaku juga pada kita lah kan, pada hari ni lah kan. Kita tengok orang kafir, orang yang tidak beriman, mereka ni kesana kemari hidup orang macam ceria, macam tak ada masalah kan, macam wow, membangun dan macam-macam kita tengok mereka ni kan. Jadi perkara ni bukan berlaku sekarang saja kan, tapi telah berlaku juga di zaman Nabi SAW, di kalangan para sahabat ni. Bila tengok orang kafir, mereka ni kafir tapi mereka ni macam kesana kemari, macam wah, macam riang-ria je, macam tak ada masalah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun sebutlah di sini kan, ayat 196 surah Al-Imran ni, Allah Ta'ala kata la yaghurrannaka, janganlah, yaghurrannaka, ka tu kamu, maknanya kamu ni ada yang kata Nabi Muhammad SAW, tapi ada yang kata ialah ini adalah mewakili orang-orang yang beriman. Kamu semua, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru. Taqallub tu ialah kesana kemari, maknanya ialah tanakul, iaitu boleh berjalan mereka ni kesana kemari mereka tu, maknanya ulang alik ni. Kenapa? Untuk tijarah. Kadang-kadang tu ni kata sejalan lain, dia kata kerana tijarah, kerana bisnes kan, kadang-kadang kerana kasb, kerana mencari rezeki lah kan. Kita tengok kan, naik kapal terbang, kita tengok kan, ya Allah kan, kalau kita tengok dalam internet lah sekarang ni kan, kita tengok kan dalam mana radar 24 flight tu kan, kita tengok ni zaman tak ada Covid dulu zaman tak ada Covid dulu, sangat-sangat dahsyat kan, banyaknya kapal terbang kesana kemari. Kita tengok negeri orang kafir, negeri orang tak Islam kan, Masya Allah banyak kan. Jadi kita sebut ni kan tentang kehebatan orang kafir, tentang kesana kemarinya orang kafir banyak ni, bukanlah bermakna bahawa kita nak kata bahawa orang Islam jangan buat macam tu, tetapi jangan tertipu. Itu maksud dia kan. Kita untuk Islam kita boleh buat apa saja kan, untuk yang halal untuk bisnes ke, pergi kesana kemari ke, tak apa, silakan kan, benda tu tak salah kan, kita dah sebut sebelum daripada ni kan. Tetapi yang salahnya ialah apa? Apabila kita ni merasa kagum kan, mereka kagum je, orang kafir pun, orang kafir macam hebat je, orang kafir macam ni kan, mereka dapat ni kan. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata jangan la yaghurrannaka, jangan kamu ni terpedaya bila kamu lihat benda-benda tu semua tu kan. Taqallubul ladzina kafaru fil bilad, dalam negeri, dalam negeri itulah, dalam negara lah kita sekarang ni kan, ataupun atas dunia ni lah kita kata sekarang kan, kesana kemari. Kalau dulu ialah orang tak tahu apa yang berlaku di tempat yang jauh kan, sekarang ni semua kita tahu apa yang berlaku kan. Kita boleh tengok pun pergerakan kapal terbang turun naik, kita boleh tengok kan, dengan train, dengan jadual kan, kita boleh tekan je dalam komputer kita boleh tengok. Jadi kita rasa lagi lah hebatnya. Jadi ada orang mukmin bukan sekarang saja, tapi dulu pun kata terpegun. Mereka kata kepada Nabi SAW, ada Allah fil khair. Dia kata musuh-musuh Allah kita tengok kan, fil khair, macam dalam kebaikan je, macam okey je. Kita kata macam tu kan. Mereka kata macam tu kan. Wa nahnu, dia kata fil jahdi wal ju'. Dia kata kami ni, kita ni beriman tapi kita ni macam susah, kita ni macam dalam keadaan kelaparan kan. Oleh kerana itu maka turunlah ayat ni. Janganlah la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mereka kesan kemari itu jangan kamu tertipu. Allah Ta'ala kata sebab selepas apa, mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah Ta'ala kata mata'un qalil, benda tu kesenangan sedikit je.
Yang kita tengok tu memanglah kan kita tengok mereka sana kemari, tapi kadang-kadang bukan orang yang sama pun. Kadang-kadang selepas 10 tahun mereka hidup senang lenang, tiba-tiba kan mereka ni dapat duit berjuta-juta, kata jadi orang kaya, tengok-tengok ke mana mereka, sakit juga, tengok-tengok ke mana mereka, mati juga kan. Bila mati ke mana kalau kafir? Allah Subhanahu Wa Taala sebut itu mata'un qalil. Jadi kesenangan mereka tu kan hebat macam mana, bukan mereka ni naik kapal terbang, mereka ni berhibur, mereka ni macam-macam Las Vegas lah, macam-macam kita kata, oh nampak macam ria-ria. Tak kan, ingatkan mata'un qalil. Kalau kita tengok jugalah kan, kalau sebagai contoh kalau kita tengok orang tu naik kereta, kata kan, oh kita kata, oh kereta dia best ni, kata. Tapi lama-lama kereta tu akan buruk. Kita tengok kereta di jalan raya, kita tak tengok kereta di bengkel yang rosak tu. Jadi macam itulah manusia kan. Kita pergi hospital, kita tengok orang ni kaya, bukan kaya dia, dia sakit juga kan. Dan kemudian mati, kita pergi ke kubur, kita tengok mati, siapa ni? Ni orang kaya dulu, ni orang kaya, ni billionaire dulu, ni billionaire dulu, billionaire kan. Kemana mereka? Mati juga kan. Kita tengoklah contohnya kemarin kan, seorang seniman hebatlah daripada India, katakan dulu hebat dia tahun 40-an, 50-an, 60-an, hero hebat kan, tapi sekarang meninggal kan. Jadi maknanya sinilah manusia ni kan, kalau dia tidak beriman, maka dia dapat Allah Ta'ala beri dunia ni kepada mereka kan. Tetapi ingatkan bahawa semua tu adalah sedikit. Yang Allah Ta'ala nak minta kepada kita ni, bandingkan apa orang-orang yang beriman akan dapat. Orang beriman akan dapat syurga. Maknanya selepas daripada mereka mati ni, kalau mereka betul-betul beriman, betul-betul beramal soleh, mereka akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai bila? Selama-lamanya. Bayangkan selama-lamanya. Cuba bandingkan dengan dunia. Dunia berapa? 60, 70, 80 tahun mereka dapat kesenangan, tapi itu pun kesenangan atas dunia ni pun bukanlah selama-lamanya. Kalau dah sakit nak makan apa kan? Kalau dah sakit nak bergerak macam mana kan? Semua tu susah. Bukan boleh merasai kenikmatan pun. Atas dunia ni pun sebentar je. Jadi mata'un qalilun. Di dunia pun sedikit sebenarnya. Kalau nak banding dengan akhirat, memang tak ada bandingan. Mata'un qalilun summa ma'wahum. Allah Ta'ala kata ma'wah. Tapi selepas daripada ni, tempat duduk mereka di mana? Ma'wah. Ma'wah tu maknanya tempat berada mereka lah kan, tempat diam mereka nanti kan. Jahannam wa bi'sal mihad. Mihad tu ialah, kalau ikut makna asal tu, tempat tu kanak-kanak yang duduk dalam buaian tu kan, makna tempat kita letak anak damik tu kan, baby tu letak dalam tu, itu tempat duduk dia kan. Dia tak boleh keluar dah, budak tu kan dah ada ada macam pagar keliling tu. Itulah ma'wah, al-mihad tu. Jadi Allah SWT kata wa bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat tu Jahannam. Itu adalah untuk orang kafir. Jadi kita kena ingatlah kan, supaya kita ni tak tertipu. Kita bila kita tengok orang ni kan, kita berusaha insya-Allah sebaik mungkin, kerana Allah Ta'ala menyuruh kita berusaha. Bukan kita kena berusaha kerana kita nak kepada dunia tu semata-mata kan. Kemudian lakinil ladzina taqaw. Tengok kan, Allah Ta'ala pun sebutkan, tetapi orang-orang yang bertakwa, Allah Ta'ala kata rabbahum, lakinil ladzina taqaw, minta maaf, lakinil ladzina taqaw rabbahum, tapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, lahum, Allah Ta'ala kata buat, tengok perbezaan, tengok, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka ni dapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nak cerita keindahan, beza dengan yang tadi kan, yang bi'sal mihad tu khalidina fiha. Kemudian mereka ni khalid yang tadi mata'un qalil, ingat sedikit saja yang tadi. Kemudian sekarang ni Allah Ta'ala kata syurga bagi orang yang beriman ni, dan beramal soleh apa? Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kemudian nuzulan ini ialah macam satu nuzulan ni, asal makna nuzulan ni ialah satu tempat yang sediakan sebab tamu besar nak datang ni kan. Jadi kita panggil kadang-kadang manzil. Manzil tu maknanya kita panggil rumah lah terjemahan, tapi maksud manzil ialah tempat kita menyambut orang-orang yang nak besar nak datang kan. Tetamu nak datang ke hotel ni, maka semua tuan hotel tu, pekerja hotel tu semua sediakan. Sebab apa ni? Orang besar nak datang ke sini, itu nuzulan. Jadi nuzulan, jadi syurga ni Allah Ta'ala sediakan kan, kekal, dan kemudian sebagai menyambut dengan apa ni, mengalu-ngalu kan kedatangan tu, nuzulan min indillah, daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang sediakan untuk kita kan, seolah kita ni macam tamu besar kan. Ya Allah Ta'ala macam wow, kita ni. Jadi kalau kita dah berfikirkan, makna tak sabar-sabar kita tunggu time tu kan. Time apa? Time nak memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Masya Allah, Allah Ta'ala cerita kat sini kan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jadi perkataan nuzula tu nak ceritanya ialah iaitu sambutan untuk menyambut kita yang sangat-sangat ditunggu-tunggu. Syurga tu tunggu kita ni kan. Wa ma indallahi khairun lil abrar.
untuk orang abrar, orang-orang yang baik ni Allah Ta'ala kata ma indallahi khair. Tu Allah Ta'ala nak bandingkan tadi tu, banding dengan taqallub tadi tu, orang kafir kesana kemari, mereka pun sakit juga, mereka sakit perut juga, mereka pun demam juga kan, mereka pun tak boleh makan banyak-banyak pun. Kalau kita katakan kalau dah ada banyak sangat makanan, mereka makan sikit lepas tu kenyang, berhentilah kan. Mereka pun kalau makan banyak-banyak sakit perut, kena buang air juga kan. Itu dunia kan. Jadi sebab itulah kita ni jangan tertipu dengan apa yang diperolehi oleh orang-orang kafir di atas dunia ni. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, itu adalah lebih baik, wa ma indallahi khair, itu lebih baik, apa yang ada di sisi lebih baik untuk orang yang abrar. Jadi sepatutnya orang-orang yang kita semua harap kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita ni menjadi orang abrar yang akan mendapat syurga itu. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum. Seterusnya Allah Ta'ala sebutkan pasal cerita ahli kitab kan, cerita orang Yahudi, cerita ahli kitab orang Yahudi dan juga Kristian. Orang-orang ahli kitab ni Allah Ta'ala kata tak semua mereka ni adalah tolak Islam tu. Ada setengah, sebahagian daripada mereka. Sebahagian ni adalah kecil, iaitu Allah Ta'ala kata wa im min ahli kitab. Sebahagian daripada ahli kitab ni, sama ada orang Yahudi, sama ada orang Kristian, mereka itu laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum. Mereka ni beriman kepada Allah dan kemudian beriman pula dengan apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, iaitu Quran. Maknanya dia beriman sebelum daripada ni. Jadi ayat ini menceritakan ulama-ulama tafsir kata ialah seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ialah asalnya daripada Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Itu nombor satu. Ataupun seperti Najasyi, dia asalnya Kristian, kemudian dia masuk Islam. Jadi Allah SWT sebut sini, kalau dalam ayat yang lain ialah Allah Ta'ala sebut, iaitu mereka ni akan mendapat 2 pahala. Kita akan baca tengok selepas daripada ni kan, mendapat 2 pahala. Jadi Allah SWT sebut sini, mereka di kalangan mereka ada yang beriman. Bukanlah semua tu kufur, tolak, jahat dan sebagainya kan. Wa ma unzila ilaihim, mereka beriman kepada Quran dan juga beriman kepada kitab yang mereka dapat sebelum daripada ni. Mereka dapat 2 kan. Beriman kepada Taurat sebelum daripada ni, beriman kepada Injil, kemudian mereka beriman pula apabila Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni khashi'ina lillah. Mereka itu tawadhu', mutawadi'un maknanya, iaitu tunduk, patuh kan, khusyuk, merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Mereka ni tak beli dengan harga yang murah. Apa yang tak beli ni? Kita baca sebelum daripada ni kan, semalam kan, sebelum daripada ni kita baca, iaitu antara sifat-sifat orang-orang Yahudi ni Allah Ta'ala sebut ya, mereka ni sanggup untuk menjual agama mereka tu. Menjual agama artinya menyembunyikan apa yang diceritakan di dalam Taurat, apa yang diceritakan dalam Injil tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka suka mereka cerita, apa yang mereka tak suka tak cerita. Apa yang mereka rasa macam, sebab apa? Tujuan dia adalah untuk dapat bayaran. Mereka kena dapat, kalau tak hilanglah pekerjaan mereka, kalau tak hilanglah mana duit. Jadi duit semua kan yang mereka dapat daripada orang-orang bawah mereka ni, orang-orang biasa ni kan. Kenapa? Kerana mereka menyembunyikan benda tu. Lalu mereka pun menjadi tokoh-tokoh lah, konon-kononnya kan. Kenapa? Tokoh agama Yahudi, tokoh agama untuk dapatkan duit tu. Jadi Allah Ta'ala kata ni orang-orang ada di kalangan orang Yahudi, ada orang Kristian ni yang mereka ni telah masuk Islam dan mereka sanggup untuk tidak tak menyembunyikan, bahkan mereka ceritakan semua apa yang ada Taurat, ceritakan apa semua la yashtaruna, mereka tak membeli, tak menjual membeli menjual, iaitu bi ayatillahi samanan qalil, dengan harga yang sedikit. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Allah Ta'ala kata mereka, orang yang macam tu, mereka akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya ialah bagaimana disebutkan dalam soal Qasas. Dalam soal Qasas akan datang kita akan baca Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahawa bagi mereka ni apa, iaitu ayat 54 soal Qasas. Boleh cek nanti iaitu Allah Ta'ala sebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni beri kepada mereka pahala untuk mereka dua kali ganda, marratain. Sebab apa? Sebab dulu dah beriman dah, datang Nabi Muhammad SAW, mereka beriman pula. Kemudian Allah Ta'ala, itulah lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Dan Allah ini sangat cepat pengiraannya, hisabnya sangat cepat kan. Cepat bagaimana kan? Kalau kita katakan kan, dulu kan, kalau telefon pun kan, telefon kita kan ada kadang-kadang telefon cepat, ada kadang-kadang telefon lambat kan. Telefon ni Allah nak kira benda-benda yang banyak. Kita tengok sekarang komputer besar-besar nak kira kan, negara ni ada berapa ramai, ada 30 juta. Negara kita kan ada 30 juta, 32 juta. Nak kira kalau perangkaan apa benda semua kan nak kira, take time kan.
kena komputer yang betul-betul cepat kan. Cepat pun makan masa kan tu. Berhari-hari, berbulan-bulan ke tak kira lah kan So bayangkan manusia ada berapa juta, ada berapa bilion, ada berapa sejak daripada permulaan manusia Nabi Adam AS sampai kepada akhir sekali berapa ramai. Amalan dia macam mana kan? Sikit kurang banyak kan. Jadi kalau ikutnya ialah ya Allah nak kira macam mana. Allah Taala boleh kira sekelip mata kan. Tapi Allah Taala dalam apa ni, dalam tafsir disebutkan bahawa Allah Taala pengiraannya ialah setengah hari. Setengah hari itu cepat ke lambat tu kan? Allah Ta'ala sebutkan itu, Allah Ta'ala nak, kalau nak kun fayakun, Allah Ta'ala boleh buatkan. Tapi Allah Ta'ala nak ceritakan itulah, ulama-ulama sebutkan itu setengah hari dunia tu kan, banding dengan akhirat, maknanya sangat-sangat cepat ni. Sangat-sangat cepat. Sebab tu sari'ul hisab. Allah itu sangat cepat Kemudian ya ayyuhallazina amanu sabiru, ayat yang terakhir. Kita sampai alhamdulillah sekarang sampai kepada ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran. Kita sebutkan bahawa selepas ini kita akan masuk kepada surah An-Nisa. Jadi dalam ayat yang terakhir ini Allah Taala kata, wahai orang-orang yang beriman. Pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua kan. Iaitu apa? Yang pertama, isbiru. Bersabarlah kamu. Selepas daripada cerita semua kan. Maknanya kan orang kafir sekarang ganggu orang mukmin, serang selalu kita. Mereka ni nampak macam mereka ni beri Allah beri dunia kepada mereka kan. Ulang alik yang mereka ni nampak macam okey je kan. Mereka ni nampak macam walaupun mereka ni kufur tapi nampak macam tak ada masalah je kan. Setengah-setengah daripada mereka lah. Jadi Allah Ta'ala kata semua ni lah bersabar. Sabar kan. Isbiru. Sabar dalam jihad, sabar dalam hijrah, sabar dengan dikutuk, dikata, dibuat apa-apa oleh manusia lain kan. Sabar semua. Isbiru. Kemudian wasabiru. Wasabiru ni lebih lagi. Yang tadi isbiru. Wasabiru, sabar lagi. Apa maksud sabar yang kedua ni? Isbiru ni, wasabiru. Wasabiru ni dalam tafsir kata, ialah, kalau dalam jalan lain disebut wasabiru, artinya ialah hendaklah kamu lebih lagi bersabar daripada bagaimana sabarnya orang-orang yang tidak beriman. Orang tak beriman sabar tak? Bersabar mereka. Kalau kena apa-apa, mereka bersabar. Kan? Jadi, tapi orang-orang yang beriman, tidak beriman bersabar. Tapi orang yang beriman sepatutnya lebih sabar lagi daripada orang-orang yang tidak beriman. Sebab apa? Dengan sabarlah kita akan mencapai kemenangan. InsyaAllah kan. Jadi, oleh kerana itulah maka janganlah kita nampak macam, orang kafir lebih bersabar lagi. Tengok kan, kita tengok macam-macam dia buat kan. Dia buat kajian ni mereka, kajian saintifiknya. Dia pergi ke sana, pergi kemari kan. Macam bersabar, ya Allah, boleh bersabar mereka kan. Kita tengok kan, semua benda-benda yang tercapai-capai yang hebat-hebat tu, kita tengok orang kafir dapat. Mereka mencapai panjat gunung tinggi pun kita kata kan, pun meredah lautan pun, masuk ke dalam tempat-tempat yang jauh pun kan yang tempat remote area pun mereka, semua mereka kita tengok sabarnya mereka. Kadang-kadang buat benda-benda yang halus-halus kan, buat kajian pasal binatang, bersabarnya mereka kan. Jadi sepatutnya orang Islam ni wasabiru lebih lagi bersabar daripada orang-orang yang tidak beriman tu, sepatutnya kan. Jadi Allah kata bersabar dan tambahlah kesabaran lagi sehingga kamu ni mengatasi daripada kesabaran yang ada pada orang kafir. Sebab apa? Mereka mengharapkan kepada dunia saja. Mereka buat satu benda tu kan apa? Kita ni kan kerana akhirat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana Allah sepatutnya kita lebih lagi daripada orang-orang yang tidak beriman. Jadi isbiru wasabiru, kemudian warabitu. Rabitu ni rabitah, makna ikatan. Ulama tafsir kata rabitu ni iaitu hendaklah kamu berada di ribat-ribat. Ribat ni artinya lah itu mengikat, asalnya mengikat apa? Iaitu berada di tempat untuk menjaga Islam dalam jalan jihad. Dalam usaha untuk menyebarkan Islam, hendaklah kamu bersabar. Kamu hendaklah ribat, berada di situ, jangan lari, jangan bergerak, jangan maknanya meninggalkan tempat yang sepatutnya kamu jaga Islam ini. Jadi Islam ini kan sebagaimana apa ni, setengah kata-kata kan, antum fi saghratin min sughuril Islam. Kamu ni berada di satu penjuru-penjuru ataupun satu lubang yang mana mungkin kafir, musuh-musuh Islam akan masuk daripada sudut tu. Jadi oleh kerana itu hendaklah kamu berada di situ, jaga tempat yang sepatutnya kamu jaga tu. Jadi Allah Taala beri kepada kita kan macam-macam kelebihan. Setiap orang tu ada kelebihan dia. Ada kelebihan ni, ada kelebihan ni. Jadi sepatutnya kelebihan tu kita akan gunakan, manfaatkan betul-betul. Ada orang minat macam ni, ada orang minat macam ni, dan lebih macam ni. Jadi kena jaga kelebihan dia tu supaya Islam dapat terjaga daripada sudut tu kan. Jadi insya-Allah kan, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni orang yang bersabar, orang yang sabiru, dan juga orang murabitun, orang yang bertahan, orang yang menjaga Islam, dan kemudian wattaqullah, dan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum tuflihun, moga-moga kamu semua akan berjaya kan. Kerana kejayaan itulah saja kan.
Ya Allah. Jadi ada 4 benda sini yang Allah Ta'ala ajar kita, pesan kita dalam ayat yang terakhir, ayat 200 surah Al-Imran. Yang pertama sabar, yang kedua sabir, kemudian yang ketiga rabit, kemudian yang keempat ialah at-taqwa. Moga-moga kita semua akan menjadi orang-orang yang muflih, orang yang berjaya, insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah jangan lupa untuk share, untuk like, untuk komen ya. Berilah komen apa-apa kan, insya-Allah tuliskan dalam komen kita tu, insya-Allah, walaupun sedikit, insya-Allah. Dan kemudian insya-Allah jangan lupa untuk bersama-sama kita lagi kan dengan, di dalam sesi yang akan datang dalam surah An-Nisa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.